Buat apa tu? Hari ni, cikgu nak kongsi sesuatu. Jom masuk kelas cikgu. Okey. Berdasarkan apa yang awak dah pelajari, yang awak dah dengar tadi, baru je awak dengar ni, agak-agaknya lah apa tema dia ya? Okey, dalam cerita ni temanya ialah pengalaman bercuti dekat negara orang. So, pengalaman apabila kita pergi kita bercuti kat negara orang tu, dia ada banyak benda yang dia belajar. Antaranya yang dia belajar ialah Mas belajar ialah jangan mudah terpengaruh dengan penjual, berhati-hati ketika memilih barang, and then Cik Yuksel pun kata kena tawar menawar sehingga 70%. Berwaspada ketika masuk ke dalam kedai yang tak tepat tu. Dia punya temanya sebenarnya ialah pengalaman yang diperolehi ketika mengembara. Itu pun boleh juga. Okey, dia lebih kepada pengalaman lah. Kalau saya nak buat pengalaman ketika mengembara di tempat orang pun boleh. As long as maksud dia lebih kurang sama, tak ada masalah. So macam ni tak dapat markah lagi lah. So awak kenalah buat ayat awak sendiri. Okey, contoh dia apa? Contoh dia apa? Sebab ni kalau awak dapat ni pun baru dapat 1 markah. Ni contoh ni untuk bagi 2 markah. Apa contoh dia? Okey, Mas merupakan salah seorang ahli Mas merupakan salah seorang ahli kumpulan, percutian ke Istanbul bersama beberapa orang lain. Mas dan rakan-rakannya telah diingatkan oleh Encik Yuksal supaya sentiasa berhati-hati terutamanya semasa membeli belah di Grand Bazaar. Hal ini kerana budaya peniaga di kota itu yang suka memaksa pelanggan membeli jualan mereka. Macam cikgu cakap dengan kamulah, kalau tema biasanya cikgu akan buat 3 ayat. Biasanya lah 3 ayat. Sebab kalau 1 ayat, awak takkan dapat nak deliver apakah tema tu. Okey. Apa nilai yang awak dapat daripada cerita ni? Berbudi bahasa. Yes, berbudi bahasa pun betul juga sebab dia meminta maaf kan. Betul. Lagi? Soalan tentang? Berbudi bahasa sesama manusia. Persoalan tentang kepentingan menjaga budi bahasa sesama orang lain. Okey, pengajaran kita haruslah bersikap baik dan berbudi bahasa kepada sesiapa sahaja. Agar apa? Agar tak menyakitkan hati mereka ataupun agar tidak menimbulkan pergaduhan pun boleh juga. Kita kena kaitkan dengan situasi cerita itulah. Agar tidak menimbulkan salah sangka pun boleh juga. So, contohnya ialah Mas meminta maaf. Syabil kata nilai kebijaksanaan. Nilai kebijaksanaan ada berterabur dekat dalam internet. Yang Alisha bagi ni budi bahasa tak ada dalam internet. Saya tahu apa yang ada dalam internet. Ada. That's why saya ambil yang tak ada. Saya ambil Alisha punya. Saya tahu Alisha fikir. Tapi kalau awak nak buat juga kebijaksanaan, tak ada masalah. Sebab awak kena buat 3 pun. Kalau nilai tanggungjawab pun boleh juga yang ada dekat dalam cerita ni. Sebab Encik Yuksel sebagai pemandu pelancong, dia dah bertanggungjawab iaitu dia ingatkan dia punya ahli grup lah supaya buat benda ni precaution tu pun boleh juga. Selain bertanggungjawab, you boleh guna berhemah. Cikgu kalau berterima kasih, Simram berterima kasih yang part mana Simram? Berterima kasih tu sebenarnya nilainya ialah menghargai jasa. Kita tak ada nilai berterima kasih tapi kita ada nilai menghargai jasa. Audi, baca persoalan awak. Persoalan tentang kegigihan seorang
penjual untuk berjual barang. Okay, nilai kegigihan. Contoh? Pekedai terki begitu gigih dan tidak berputus asa untuk meyakinkan pelanggannya agar membeli barangnya. Awak tak boleh kata pekedai Turki. Kalau pekedai Turki tu banyaklah maksudnya pekedai Turki kan. So dalam cerita tu, dalam scene tadi tu ialah pekedai yang menjual jaket kulit. Okay. So the more precise you give, the more marks you get. Macam tu. So awak kena sikit yang macam tu. So dia nak jual barangnya tu apa? Dia memang nak jual barang tapi barang tu memang you dah tahu dah. Which is barang tu jaket. Yes, jaket kulit. Buat macam tu. Lebih bagus lagi. So kalau kasih sayang ni Mas, derma, wang, hasil, jualan, jaket, zoo. Kalau tanggungjawab ni Encik Yuksel. And then yang penting lagi ialah watak dan pewatakan. So watak utama paling penting dalam cerita ni. Okay, watak utamanya confirm lah Mas kan. Senang. Okay, pewatakan dia. Dekat depan tu ada. Contohnya ialah seorang yang penyayang ataupun seorang yang prihatin. Boleh je. Baik hati pun boleh. Seorang yang berbudi bahasa. Boleh. Baik hati pun boleh juga sebab dia nak berikan cendera hati kepada orang lain, kepada kawan-kawan dia. Boleh. Saya pakai yang Alicia punya, seorang yang berhemah ketika membeli barangan. Dia kata baju dia tu masih selesa. Jaket kain, jaket apa yang dia pakai tu kan, masih selesa sebab dah bawa dia pergi mengembara ke serata dunia katanya. Okay. Mas menolak pelawaan si penjual jaket kerana baginya jaket tersebut tidak sesuai untuk dipakai dengan cuaca di Malaysia. Dia meminta maaf kerana tidak membeli jaket tersebut. Bolehlah buat ayat macam tu. Okay, watak sampingan dia awak nak buat siapa? Kedai tu boleh, awak nak buat Encik Yuksel boleh, Syamin pun boleh. Tapi saya rasa paling mudah awak buat pekedai ataupun penjual jaket kulit. Dia punya pewatakannya ialah seorang yang bijak. Sebab dia bijak ambil peluang kan. Dia tak flower, dia pujuk Mas dan kawan-kawan. Seorang yang gigih berusaha. Berkali-kali dia suruh Mas tukar jaket tu kan, boleh. Seorang yang tidak pandai mengawal emosi. Okey, latar. Awak boleh buat yang pertama ialah latar tempat. Latar tempat ni dia dekat Grand Bazaar. Lepas tu hotel. Sebab yang dia lipat baju tu kan. Ini latar masyarakat, tengok je daripada nilai ataupun pewatakan. Ini latar masa. Latar masa ada 2 je setahu saya, siang. Siang ni dia pergi beli belah. And then malam. Malam ni yang dia pack baju dia tu. Macam mana? Cikgu harap anda belajar sesuatu. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.